Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. InsyaAllah kita akan share screen. Ini tentang hadis kita. Boleh nampak kan? Dalam screen ni kita berhenti pada hadis yang bernombor 350, tak silap, minggu lepas. Kita akhir sekali 349. Kalau dalam ni, kalau yang dalam kitab abang ni hadis berapa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk menyambung pembelajaran kita dalam kitab hadis Bulughul Maram, yang mana kita dah masuk ke tajuk salat at-tatawwu', solat sunat. Itu maksudnya solat sunat, dan minggu lepas kita telah bincangkan berapakah sebenarnya bilangan solat rawatib. Ada percakapan antara Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar yang mengatakan 10 dan hadis Aisyah yang mengatakan 12. Okey, kita sambung kembali. Kalau tak ada apa ni, ada isu berbangkit ataupun soalan-soalan berbangkit, kita sambung terus. Harap ni suara jelas ni. Suara jelas. Kalau tak ada ni, kita akan sambung pada hadis 350 untuk hari ni. Hadis 350 untuk hari ni. 383. Ni ada Yunus kata 383 tu versi abang-abang lah. Versi abang-abang. Versi ikhwan ni 350. Versi Arabnya 350. Versi abang-abang yang English tu 383. Tu Cik Yunus dah share dah tu. 383 katanya. 383 betul lah kot. Cik Ali. Cik Ali. Okey lah. Kita chat sentiasa terbuka, okay, insyaAllah. Ada apa-apa boleh melalui chat. Kalau tak nak ganggu, tak nak open mic pun, tak nak unmute mic, tak apa, boleh melalui chat. Hadis kita pada hari ini, hadis yang pertama daripada Ummu Habibah. Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha qalat. Ummu Habibah ni dia Ummul Mukminin, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah meriwayatkan hadis ini. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla 12 rak'atan fi yawmin wa laylah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim wa fi riwayah tatawwu'an. Barang siapa, katanya, barang siapa yang sembahyang 12 rakaat ada setiap hari dan malam, maknanya sembahyang tu ada waktu pagi dan ada pada waktu malam. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah, akan dibina untuknya rumah di syurga. Dibina untuknya rumah di syurga. Maknanya dia menyatakan ganjaran di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ganjaran untuk orang yang menunaikan solat sunat sebanyak 12 rakaat, yang menjaga solat sunat sebanyak 12 rakaat sehari dan semalam, pagi dan malam, maka dibina untuknya syurga, berumah di dalam syurga. Itu kelebihan menjaga solat
sunat. Di sini dinyatakan, Nabi menyatakan siapa yang menjaga 12 rakaat sunat setiap hari dan setiap malam, maknanya sehari semalam tu 12 rakaat sunat, maka dibina baginya rumah di dalam syurga. Dia masuk syurga tu dah ada rumah untuk dia. Allah Muslim wa fi riwayat tatawu'an. Okay. Jadi Walid Tirmizi dan riwayat Tirmizi nahwahu sepertinya juga, tapi ada tambahan wazada, ada tambahan arba'an qabla zuhur, 4. Riwayat Tirmizi menyatakan 4 sebelum zuhur, raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat selepas zuhur. Ini sama dengan hadis Aisyah lah, sama dengan hadis Aisyah menyatakan 4 sebelum zuhur dan 2 selepas zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat selepas isya, wa raka'ataini qabla salatil fajr. Ini sama betul-betul dengan riwayatan Aisyah yang sebelum ini kita dah jumpa, yang mengatakan ada 12 solat sunat rawatib sehari dan semalam. Okey, ini hadis dia. Walil khamsati anha, dan untuk dan ada riwayat yang lain juga daripada Ummu Habibah tadi. Man hafadha ala arba'i qabla dhuhr, dan sesiapa yang menjaga, ni lafaz yang lain, dan sesiapa yang menjaga arba'a qabla dhuhr, ala arba'i qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'i ba'daha, dan 4 rakaat selepasnya. Di sini ada 4 rakaat selepasnya ni. Harramahu Allahu ta'ala 'alan nar, akan Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan dia di atas api, daripada api neraka. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan baginya api neraka. Maksudnya dia tak akan masuk api neraka lah siapa yang menjaga 4 sebelum zuhur dan 4 selepas zuhur. Jadi hadis setelah ini ganjaran lah ni, kita berbincang sekarang ni tentang ganjaran. Kita tak bincang tentang mana satu rawatib lah ni. Ini ganjaran siapa yang menjaga bilangan tertentu rakaat pada sehari semalam, dia dapat ganjaran tersebut. Kalau jaga 12 rakaat setiap hari, maka dapat dibina syurga baginya, dibina rumah baginya di syurga. Yang ni yang daripada khamsah ni, daripada 5 orang lafaz hadis yang lain daripada Ummu Habibah juga menyatakan siapa yang menjaga 4 sebelum zuhur dan 4 selepas zuhur, maka Allah haramkan dia daripada api neraka. Okey. Maksudnya itu dah jelas. Kita pergi pada hadis seterusnya. Di sini hadis yang kata Ibn Islam 380. Betul lah tu 380. 381 dah habis tadi. 381 pun dah habis, iaitu ganjaran yang menyatakan hadis menyatakan ganjaran kalau kita melaksanakan solat sunat sebanyak 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat selepas zuhur, kita diharamkan daripada api neraka. Okey. Okey, ini pula daripada Ibnu Umar. Seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, Ibnu Umar berkata, daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Allah merahmati seseorang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Allah merahmati seseorang yang sembahyang 4 rakaat sebelum solat asar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu wa Ibn Khuzaimah wa sahhahahu. Ini ada yang sahih. Nabi menyatakan bahawasanya Allah merahmati, Nabi mendoakan kepada orang yang solat 4 rakaat sebelum asar agar Allah merahmatinya. Ini siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala, ingin terkena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati dia, maka dia solatlah 4 rakaat sebelum asar. Kerana hadis ini hadis yang sahih. Tapi adakah ini rawatib? Kita tidak berbincang tentang rawatib lagi, tetapi ini berbincang tentang ganjaran yang ada jika kita laksanakan solat sunat. Ini Nabi dia menggalakkan umat dia melakukan solat sunat, sehingga kepada sahabat ni dia ni solat sunat ni solat sunat yang tak ada sebab lah ni. Solat sunat mutlak kan kita kata solat sunat ni ada 4 kan, ada 4 kategori. Yang ada sebab, yang terikat dengan waktu yang dikenali sebagai rawatib. Kemudian yang ada yang terikat dengan waktu solat maksudnya, dan yang terikat dengan waktunya sendiri ada, iaitu seperti mana solat witir kan. Kemudian yang ada sebab tadi kita nyatakan dah,
Kemudian lain kali yang tak ada sebab dalam sini dipanggil mutlak. Siapa yang nak solat boleh. Yang inilah yang dilarang untuk dilakukan dalam 3 waktu yang dilarang tu, 3 waktu utama yang dilarang. Ketika mana matahari nak terbit, ketika mana matahari nak tenggelam, dan ketika mana matahari tegak di atas. Kerana ketika itu kaum musyrikin dia menyembah. Nabi kata matahari keluar antara dua tanduk syaitan. Maka pada waktu itu penyembah syaitan ni mereka sujud, mereka ada ibadah mereka pada waktu matahari nak naik, matahari nak tenggelam dan matahari tengah tegak. Jadi untuk mengelakkan kita menyerupai orang-orang yang musyrik, orang-orang yang syirik, yang kafir, maka Nabi mengharamkan solat. Allah mengharamkan solat pada waktu tersebut. Menunjukkan kita tak boleh menyerupai orang kafir, tak boleh. Ibadah yang paling digalakkan pun, solat pun jadi haram kerana sebab menyerupai orang kafir. Padahal menyerupai orang kafir bukan pada solat, pada waktu saja, pada satu aspek saja. Tetapi itu pun menyebabkan, kerana orang kafir buat pada waktu itu, menyebabkan amalan yang digalakkan itu jadi haram. Jadi kita bayangkanlah betapa agama Islam ini menganjurkan umatnya supaya tidak menyerupai ibadah orang kafir ataupun menyerupai orang kafir sendiri. Nabi Muhammad SAW dia bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan kaum tersebut. Kalau kita menyerupai orang kafir, kiralah dalam apa benda sekalipun, kan, kalau benda tu khusus untuk orang kafir tersebut, maka kita sebenarnya lisanul hal kita menyatakan ya aku daripada kalangan dia, kan, tak perlu kita sebut ni dah. Tapi lisanul hal kita yang menyatakan dia lebih lisanul hal, lebih fasih, lebih fahami lisanul hal secara lebih mendalam daripada mendengar lidah kita. Okey, jadi banyak benda dalam kehidupan kita ni kita kena review balik, kita kena semak balik. Adakah kita buat ni ada asasnya dalam agama ataupun ada meniru golongan-golongan yang kafir. Ada banyak, kita kena review balik. Siapa yang tahu boleh bagi contoh dalam chat. Benda apa yang kita tiru daripada orang kafir dan ramai orang buat, kita diuji dengan perkara tersebut. Hadis seterusnya daripada Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Berapa tadi? Okey. Hadis seterusnya daripada Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, thumma qala fi thaniyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sembahyanglah kamu sebelum maghrib, sembahyanglah kamu sebelum maghrib. Ini suruhan Nabi, suruh sembahyang sebelum maghrib, sembahyang sebelum maghrib. Thumma qala fi thaniyah, kemudian dia berkata fi thalithah, kemudian Nabi bersabda pada kali ketiga, liman sya', bagi sesiapa yang hendak. Sembahyanglah kamu sebelum maghrib, sembahyanglah kamu sebelum maghrib, bagi sesiapa yang hendak. Karahiyata an yattakhidan nasu sunnatan, kerana Nabi ni ada riwayat ayat ni, riwayat Bukhari, dia kata kerana Nabi tidak ingin, Nabi bimbang manusia akan menganggapnya sebagai sunnah. Kenapa Nabi kata liman sya', untuk siapa yang inginkan, sebab Nabi tak nak orang anggap dia sunnah rawatib. Maknanya sebelum maghrib ada solat sunat rawatib ke tak? Tidak. Tapi kalau nak buat boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Nabi suruh. Ni kita dah jawab ni soalan Cik Elin lepas kalau tak silap ni, Cik Elin tanya tentang solat sebelum maghrib. Dah dijawab dah. Ini hadis ni buktinya, dalil dia. Boleh kita solat? Boleh. Ada orang solat boleh kita ingkar? Tidak. Boleh. Kerana ini sebenarnya solat sunat sebelum maghrib ni, dia sabit, maknanya dia telah terbukti dengan 3 jenis sunnah. Sunnah qauliyah macam ni. Sunnah qauliyah ni Nabi suruhan Nabi melalui perkataannya. Ni kan Nabi suruh, kan? Kemudian Nabi sendiri pernah buat, sahabat nampak. Itu fi'liyah. Kemudian sahabat buat, Nabi tak larang. Itu taqririyah, sunnah taqririyah. 3 jenis sunnah telah terbukti, membuktikan adanya solat sunat sebelum maghrib. Jadi salahlah orang
yang kalau dia nampak orang solat sebelum maghrib, dia kata, no, tidak ada solat sunat sebelum maghrib. Salah dah dia. Okey, kerana benda ini telah terbukti ada bagi siapa yang hendak. Kalau dia lain, kalau dia kata ini solat rawatib, itu lain lah. Okey, jadi ialah tu kat situ, fi riwayah Ibn Hibban, ada riwayah lain, riwayatan Ibn Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salla qabla al-maghrib rak'atain. Dia telah sembahyang, dia telah sembahyang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang sebelum maghrib banyak 2 rakaat. Ni yang saya nyatakan tadi, iaitu Nabi sendiri pun pernah sembahyang sebelum maghrib 2 rakaat. Walaupun dia kata bagi sesiapa yang hendak, dia sendiri pun pernah solat 2 rakaat dan sahabat melihatnya. Wali Muslim an Anas, dan ada riwayat Muslim daripada Anas radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, ini nombor berapa ni? Nombor ni kan 385. Abang kena tengok sendiri kat sini, okey? Sebab yang nombor kita berbeza. Daripada Muslim, daripada Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kunna nusalli rak'atain, kami dulunya pada zaman Nabi bersembahyang 2 rakaat ba'da ghurubis syams, selepas matahari terbenam. Selepas matahari terbenam maknanya selepas masuk waktu maghrib lah, sebelum solat maghrib ditunaikan. Maknanya sebelum solat maghrib. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ana, dan pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melihat kami. Falam ya'murna, maka tetapi dia tidak menyuruh kami, walam yanhana, dan dia pun tidak menghalang kami. Dia tak suruh dan dia tak halang. Maknanya dia tahu sahabat solat, dia biar. Maknanya apa tu? Sunnah taqririyah ini yang nyatakan tadi, sunnah taqririyah. Nabi mengiktiraf, itu makna taqrir. Nabi mengiktiraf perbuatan itu, maka ia dikira sunnah, tidak bid'ah, boleh dilakukan. Kalau sebab Nabi ni dia diturunkan untuk memberi penjelasan kepada umatnya, apa sahaja yang salah dilakukan oleh umat dia akan tegur. Dia tidak akan berdiam. Nabi tidak akan berdiam kalau dia melihat atau dia mengetahui sesuatu yang salah dilakukan oleh umat dia akan beri petunjuk. Sekarang bila dia tak cakap dan dia tak larang, dia tak suruh dan tak larang, kita tahu benda tu boleh. Hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subh. Bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, dulunya dia kana yukhaffif, dia selalu yukhaffif ni dia meringankan atau memendekkan, tu maksud dia. Meringkaskan, tu maksud dia. Yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salat as-subh. Dia meringkaskan 2 rakaat yang dia sembahyang sebelum solat subuh. 2 rakaat yang sebelum solat subuh. 2 rakaat apa tu? 2 rakaat sunat lah. 2 rakaat sunat ni macam mana bentuk dia? Bentuk yang cara Nabi Muhammad SAW laksanakan, Aisyah kata, kana yukhaffif. Dia meringankan, dia mencepatkan, dia meringkaskan. Nabi ringkaskan. Solat sunat subuh dia tak panjang. Solat sunat subuh ni dia ringkaskan. Hatta inni aqul, sehingga kan aku dulunya berkata, aku kata, aqra abi ummil kitab, aku sampai tertanya-tanya, adakah dia membaca ummul kitab? Adakah Nabi baca Al-Fatihah? Macam dia kata, dia ni baca Al-Fatihah ke tak laju? Macam itulah contohnya. Aisyah rasa pelik. Nabi baca Al-Fatihah ke? Sebab laju sangat. Solat sunat subuh Nabi ni pendek sangat, laju sangat. Muttafaqun alaih. Hadis ini dengan lafaz yang sama ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ni level terkuat lah ni. Okey. Ini jelas lah tu. Maknanya kita tahu, untuk kita jadikan panduan kita, adakah kita panjangkan bacaan solat sunat subuh kita ni? Kita panjangkan? Tidak, kita tidak panjangkan. Sebab Aisyah kata, dia ingat ke Nabi tak baca Al-Fatihah. Itu memberi makna apa? Bacaan dia pada rakaat subuh ni, 2 rakaat subuh ni, lagi pendek pada bacaan Al-Fatihah. Sekali dengan surah lah tu. Sekali dengan surah, tapi lagi pendek pada bacaan Al-Fatihah. Di sini banyak benda kita boleh ambil pada hadis. Banyak benda kita boleh ambil pada hadis. Antara benda yang kita boleh ambil, kita boleh ekstrak pada hadis ni ialah, boleh ke tak kita baca laju? Al-Quran boleh ke tak kita baca laju? Siapa boleh jawab? Chat ada. Kita participate sikit dalam chat tu. Hidupkan sikit chat tu.
Kan? Tak ada rasa macam bercakap seorang. Boleh kan daripada hadis ni? Sebab apa? Sebab kita ingat hadis minggu lepas. Hadis minggu lepas kan. Nabi Muhammad SAW dia bersabda, minggu lepas dah sampai ke hadis ni yang kita bincang. Mungkin tak sampai kepada hadis, tapi Ikhwan nyatakan solat subuh ni dia dikhususkan dengan 3 pengkhususan. Antara 3 pengkhususan tu dia dikhususkan dengan bacaan Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Kan? Qul ya ayyuhal kafirun ni kalau kita baca dengan tartil, dengan tajwidnya, panjang jadi. Sebab apa? Sebab dia ada mat tu. La a'budu, boleh buat panjang kat situ. 2 harakat pun boleh, tapi boleh buat panjang kat situ kalau kita tartil kan. La a'budu ma. Tu dia ada banyak kali, berapa kali la a'budu ma abattum apa semua kan, ada berapa kali? 4 kali ada. Jadi panjang kalau kita baca dengan tartil. Tak mungkin dia lebih pendek daripada Al-Fatihah. Kan? Dan Nabi Muhammad SAW dulunya dia membaca dengan tartil. Sahabat kata kalau ada bacaan yang surah-surah tertentu dia jadi lebih panjang bila Nabi tartilkan. Tapi ini Nabi baca Qul ya dan Qul huwallah. Kan? On top of that Nabi baca juga Al-Fatihah. Itu pun dah 2 surah tu Nabi baca. Aisyah kata, dia baca Al-Fatihah ke tak? Maknanya apa ni? Bacaan Al-Fatihah dan Qul ya itu pun lebih pendek daripada bacaan Al-Fatihah yang biasa Nabi baca. Macam tu. Boleh faham tak kan? Jadinya baca laju tak ada masalah. Nabi baca Al-Fatihah dan Qul ya lebih pendek daripada bacaan Al-Fatihah biasa yang dia bacakan dalam solat sunat subuh ini. Ini yang Aisyah pelik tu. Maknanya kita boleh fahami bacaan laju tidak mengapa asalkan tidak menggugurkan huruf. Okey? Asalkan tidak menggugurkan huruf dan tidak mengubah makna. Kenapa tidak menggugurkan huruf? Kerana ulama kata kalau huruf tergugurlah makna. Makna dia akan berubah. Kan? Tetapi ada benda-benda dalam hukum hakam tajwid ni bila kita tidak lakukan dia, kan? Bila kita tidak lakukan dia, tidak berubah makna. Ada itu kita tak panggil khata', kita panggil lahan. Lahan tidak membatalkan. Kan? Ada ustaz-ustaz yang duk mengajar tentang Al-Fatihah ni dia strict sangat. Kan? Itu yang jadi masalah tu, jadi yang berapa kali ulang walabba tu. Kan? Bila imam takbir untuk rukuk, laju pula. Walabba ni boleh pula kena. Kan? Itu yang jadi pelik kita belajar ni untuk mengelakkan kita was-was. Kalau makin mendengar ustaz ni makin was-was, makin dengar ustaz ni makin syak pada amalan ibadah kita, ini bukan belajar maknanya. Belajar ni kita bertambah keyakinan kita dengan ilmu tu. Okey? Jadi bukan masalah betul tajwid ataupun tidak, masalah kalau kita gugurkan dan ubah makna, barulah macam itu salah. Buat tajwid ni ada banyak pecahan dia. Kalau nak tajwid, nak betul-betul ikut tajwid tak ramai orang yang boleh laksanakan. Kalau kita kata salah tajwid, batal sembahyang kita, tak ramai. Kita jangan ingat lidah kita ni je. Kalau kita berinteraksi dengan ramai orang daripada bangsa yang lain, dan macam Ikhwan mengajar kat budak sekolah Filipin tu, kita akan cakap kat dia kalau ikut kaedah yang dibawa oleh ramai ni, salah tajwid batal sembahyang tu, habisnya naya. Dia nak sebut huruf pun tak boleh. Nak sebut huruf, kita nak ajar Quran kat dia ni betapa susahnya. Kan? Jadi kita jangan sempitkan fikiran kita. Dan benda ni Nabi tak cakap pun. Nabi tak pernah cakap. Agama Islam tak pernah ajar sekalipun kalau tak kena tajwid batal, tak ada. Itu rekaan dan tambahan. Mentang-mentang dia boleh baca tajwid kan. Itu kalau tak ada orang cek, cuba kalau kita cek. Tak kena juga. Betapa banyak kita tengok dalam YouTube video-video syekh-syekh yang mereka anggap hebat. Bila dia baca, berterabur tajwidnya. Habis tu, dia pakai serban, tapi pakai serban besar. Dianggap syekh. Itu macam mana hukumnya tu? Dia kata sah ke tak sah solat dia? Jadi ini yang nak memurnikan kembali lah. Kalau kita nak kata ikut tajwid tak ramai atas dunia ni yang boleh buat. Tapi itulah yang lebih afdal. Cuma kalau tak, boleh kita nak baca laju, boleh. Asalkan jangan tergugur hurufnya. Bila tergugur huruf, bertukar makna. Kan? Itu sajalah. Kalau tak bertukar makna, walaupun tajwidnya tak betul, benda tu tak salah, tidak haram dan tidak membatalkan sembahyang. Contoh macam yang bagi, benda tu dipanggil lahan. Macam mana lahan ni macam mana?
Lahan ni contoh kalau kita selalu dengar, kalau kita dengar azan biasa Allah kita sebut kan, asyhadu an la ilaha illallah, itu sepatutnya sebut Allah tebal kerana sebagai atas sebelum dia tu kan. Tetapi ada sesetengah bangsa, kalau kita biasa tengok dokumentari ke kan, di negara-negara lain, macam mana dia sebut, ada yang sebut di azan ni asyhadu an la ilaha illallah kan, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kita tak ada salah ni. Salah tajwid. Memang salah tajwid, tapi benda tu tidak membatalkan, tidak menjadikan dia berdosa. Kerana ini panggil lahan kerana apa? Bila disebut asyhadu anna la ilaha illallah pun salah tajwid kerana dia telah menipiskan benda sepatutnya ditebalkan. Tetapi makna tidak berubah. Makna orang akan faham, aku bersaksi bahawa dia ada Tuhan selain Allah juga. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah juga, kan? Utusan Allah juga. Ya, selagi tidak mengubah makna, maka itu panggil lahan. Bukan khata', bukannya kesalahan yang boleh membatalkan sembahyang kita. Jadi hati-hati. Nak terima ilmu pun hati-hati. Di sini buktinya boleh baca laju asalkan tidak menggugurkan makna. Kena tahulah tu, kena belajar tu. Makna apa semua kena belajar. Dan untuk kita berhati-hati, tak payah nak laju. Kita nak pergi mana kan? Kita ringkaskan lah seperti mana Nabi ringkaskan, kita ringkaskan. Kita tak bawa surah yang panjang-panjang ni, kita kekal dengan kuliah dengan kul huwallahu ahad. Aisyah pun pelik, dia tengok Nabi baca kata Al-Fatihah. Dia tertanya kerana ringkasnya solat Nabi Muhammad SAW. Okey, itu ada soalan dalam chat tu, Ikhwan dah jawab tu kan? Dah jawab dah. Hadis seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau tak jelas lagi boleh tambah lagi dalam chat tu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr, bahwasanya ni Abi Hurairah dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat subuh. 2 rakaat subuh ni apa? Jangan kita keliru, 2 rakaat subuh ni maksudnya 2 rakaat sunat subuh. Kan? Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, katanya Abu Hurairah. Nabi membaca pada 2 rakaat subuh qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Seperti mana yang Ikhwan jelaskan tadi, dia ada waktu yang ada bacaan yang khusus, surah yang khusus untuk solat subuh sunat. Ini solat subuh sunat. Jangan kita ingat solat subuh yang sebenar, kerana solat subuh yang sebenar dia sebaliknya. Nabi baca panjang solat subuh yang sebenar. Nabi baca panjang. Sebab ada hadis Nabi, kita belajar dah, ni kita jumpa dah waktu kita berambil hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu sembahyang kan. Nabi Muhammad SAW dia mulakan solat subuh ketika mana ketika mana waktu tu masih gelap. Fi ghalas disebut ghalas ni waktu gelap sangat lah. Maknanya sahabat pada waktu tu kalau dia pandang kiri kanan waktu permulaan solat, dia tak nampak siapa yang sebelah dia. Itu maksudnya Nabi mulakan awal ke lewat tu subuh tu? Awal. Sebab waktu masih gelap. Tetapi riwayat yang lain menyatakan bila kami selesai solat subuh, kami memandang ke kiri dan ke kanan, kami nampak siapa yang berada di sebelah kami. Memberi makna Nabi solat lewat? Tidak, Nabi bukan solat lewat nak habis waktu. Tetapi bacaannya panjang. Dimulakan solat tak nampak lagi muka orang. Bila dah dihabiskan solat, dah nampak muka siapa yang solat di sebelah kiri dan kanan. Maknanya Nabi bukan solat bangun subuh lewat, tidak. Nabi dia bangun subuh awal, dia solat awal. Dan bacaannya panjang. Bacaan solat subuh panjang kan. Ini sunnah. Kalau kita nak kembalikan sunnah ni, kalau kita ada peluang, kita kembalikan lah. Kalau kita pak imam kan, Nabi kan tengok juga lah makmum kita tu. Kalau makmum kita jenis umat zaman sekarang, bukan jenis sahabat lah. Zaman sekarang ni kalau orang ikut sunnah kan, dia nak baca kadang-kadang dia nak baca pada hari Jumaat, dia nak baca surah Sejadah dengan surah Al-Insan kan. Maka masa lah sikit. Tapi dia boleh pun percepatkan, tak ada masalah pun, masa sikit kan. Tetapi bila selesai dia bagi salam, makmum kat belakang tu, ini kisah benar ni, ada syekh yang cerita, ini kisah benar. Syekh cerita bila dia bagi salam, dia ikut sunnah. Nak solat Sejadah, nak baca surah Sejadah dengan Al-Insan tu jarang-jarang, dia bukan setiap hari Jumaat dia buat kan. Kadang-kadang dia lakukan sebab nak hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bila dia bagi salam pada rakaat kedua, makmum kat belakang dia yang bertanya, ini solat subuh ke qiyamul lail? Solat subuh ke qiyamul lail? Itu yang membezakan umat sekarang ni
dengan zaman dulu kan. Dia malam dia tak tidur, tu masalah dia. Kita cakap tentang kita lah. Kita bukan nak ubah orang lain. Kita pandang diri kita, kita ubah diri kita. Malam dia tak tidur. Nabi dia kata makruh kamu tidur lewat selepas isyak. Sebab apa? Sebab subuh nanti kamu ada. Kita lepas isyak kita buat program kan. Lepas isyak lah. Nak program tu, nak program ni. Lepas tu malam tidur lewat. Lepas tu pagi Jumaat tak bangun subuh. Bila bangun subuh, kalau bangun subuh pun terpaksa. Masa bersama imam baca panjang dalam hati, oh imam ni qiyamul-lail ke apa kan. tak kena. Kita sepatutnya kena ubah diri kita. Malam Allah Subhanahu Wa Taala buat untuk tidur. Nabi pun kata makruh. Nabi suruh subuh tu yang kamu kena panjangkan. Bukan qiyamul-lail saja yang panjangkan. Qiyamul-lail pun kalau nak buat panjang juga. Tapi subuh pun Nabi bacaan ni panjang. Sebab tu kata tadi, kalau dia sebut bacaan pendek tu bukan solat subuh yang sebenar. Solat subuh yang sunat itu bacaan yang dipendekkan dan diringkaskan. Manakala bacaan solat subuh yang sebenar panjang. Dan jadi kita kena ubah diri kita ni, kembalikan diri kita kepada sunnah. Tidur awal malam, bangun solat subuh berjemaah pada hari Jumaat, pagi Jumaat. Kerana apa dia? Kerana solat yang paling Allah Subhanahu Wa Taala suka, solat yang paling Allah Subhanahu Wa Taala sayang tengok hamba dia ni buat, ialah solat subuh pada hari Jumaat secara berjemaah. Itu kita jangan tinggal itu. Sebab tak ada alasan. Kita tak ada alasan. Kita ni cuti kan. Hari Jumaat kita cuti. Alasan kita apa? Kita tidak lewat malam Khamis. Itu masalahnya. Malam Jumaat, hari Khamis, malam Jumaat kita tidak lewat. Jangan kita sacrifice ni untuk melakukan perkara makruh pula tu. Bukan melakukan benda yang halal ataupun mubah ataupun harus. Kita lakukan yang makruh, iaitu melewat-lewatkan tidur selepas isyak tanpa sebab kan. Tak kisahlah. Apa saja kita lakukan, jika sebab tu boleh menyebabkan kita tak solat subuh esok berjemaah. Solat subuh yang paling Allah Subhanahu Wa Taala suka pada hari Jumaat secara berjemaah. Apa saja kita buat malam tu yang menyebabkan kita tak boleh bangun pada subuh tu secara berjemaah, maka rugilah kita di situ. Dan kita tak ada excuse kalau kita kerja Jumaat tu, itu lain lah kan. Jadi situ satu pesanannya. Baik, kita boleh ambil mutiara itu, kita buat balik dan amalkan untuk kelestarian kehidupan kita juga di sini, dan juga untuk kita pun dapat ganjaran di akhirat sana, tak rugi. Okey, hadis seterusnya. Jadi itu je lah yang ulama kata, bacaan pada rakaat pertama kuliah dan bacaan pada rakaat kedua Allah, ada bukti kita, ada bukti. Kita amalkan, kita tahu, yakin kita amalkan. Okey. Hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita sebenarnya ada 5 minit lagi dan kita akan terminate. Kemudian kalau ada soalan kita boleh sambung kembali. Pada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atai al-fajr. Nabi dulunya apabila dia selesai sembahyang 2 rakaat fajr, 2 rakaat sunat, ittaja'a ala syaqqihil ayman. Dia akan mengiring, dia akan tidur balik dan mengiring di atas sisinya yang kanan. Dia mengiring sekejap. Dia bukan tidur ni, dia duduk mengiring. Kita panggil tidur lah kan, duduk mengiring tu. Bukan duduk mengiring macam mana? Dalam keadaan baring, tapi baring dia di atas sisi kanan. Bukan tidur pejam mata ni tak. Rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Tinggal 5 minit je Zoom bagi. Betul lah tu, tinggal 5 minit je lagi. Jadi kalau nak sambung lagi, boleh kita resume new session lah. Dalam new session kalau ada soalan, InsyaAllah. Jadi ada lagi 3 minit. Kita ambil hadis seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum rak'atain qabla salatis subuh. Yang tadi tu kita kali pertama tahu kan. Maknanya ada gap untuk sebelum Nabi Muhammad SAW solat subuh yang sebenar, fardu subuh tu antara dia solat kat rumah ke kat masjid ni. Mestilah dia solat kat rumah. Kalau tak, macam mana dia nak mengiring tu kan? Pernah tengok masuk masjid ramai orang duk mengiring, tunggu solat subuh duk mengiring. Orang tak buat ni sunnah ni kat masjid, dia buat kat rumah. Jadi kita kena tahu solat sunat ni semuanya dia lakukan di rumah, kecuali lebih lagi yang ba'diyah tu, yang ba'diyah
kan, sebab kita akan balik ke rumah, kecuali kalau kita tak balik ke rumah, kita nak pergi ke tempat lain selepas tu. Jadi kita solat dah siap-siap di masjid. Kalau kita datang dari rumah, kita solat dah kat rumah, lagi bagus daripada kita solat di masjid. Sebab dalam hadis Nabi ni, sunnah dia mengajarkan solat sunat betul, tapi dia solat di rumah. Kita pergi ambil solat sunat saja, di rumah tu kita tinggal. Kalau boleh, kita solat di rumah dahulu, selepas masuk waktu orang tu solat rumah, kemudian pergi ke masjid. Lepas tu solat, boleh solat lagi, tahiyatul masjid tak ada masalah. Kan? Tapi kita dah buat dua-dua sunnah. Okey. Idza shalla ahadukum raka'atain qabla salati subuh, sekiranya kamu, Nabi Muhammad SAW bersabda daripada riwayat Abu Hurairah, sekiranya kamu sembahyang 2 rakaat sebelum salat subuh, falyattaji', maka hendaklah dia, sekiranya seseorang kamu itu sembahyang sunat sebelum salat subuh, maka hendaklah dia yattaji', baring mengiring, ala jambihil aiman, di atas sisinya yang kanan. Ini Nabi suruh menunjukkan benda ini sunat kalau kita nak buat, dan sunatnya di rumah. Apa hikmah dia ya mengiring sekejap tu? Cantik apa ni soalan Cik Yunus, tapi masa dah tak sempat ni, atau kita sambung balik untuk jawab soalan tu sekejap kan, nak sambung balik sebab dah nak habis. Jadi ikhwan ni lah, siapa yang nak tahu jawapannya, boleh masuk balik. Okay, ikhwan akan stop. Sebelum dia stop kita stop dia dulu. Lepas tu kita sambung balik, lagi tenang untuk kita syarahkan, insyaAllah ada masa lagi insyaAllah. Okay, siapa-siapa yang nak sambung boleh dijemput kembali ke Zoom selepas 5 saat insyaAllah. Okay. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik apa-apa kita dah masuk balik, kita sambung insya-Allah. Tadi Ikhwan tak sempat nak copy yang chat tu. Rasanya yang last kali yang sebelum Pak Cik Yunus tu, Ikhwan dah jawab dah rasanya kan, tentang soalan Kak Ati mengatakan macam mana nak baca tajwid kan. Kalau Ikhwan ada yang terskip, boleh bagi tahu sekali lagi lah. Rasanya tu dah jawab. Dan yang last sekali soalan yang daripada Cik Yunus ataupun Cik Eli tadi yang bertanya tentang hikmah. Cantik soalan ni. Sebabnya kenapa? Sebab cakap cantik kerana soalan ni telah ditanya, soalan yang sama telah ditanya kepada Syekh sendiri. Syekh Nur Saimin ditanya tentang soalan ini, dan Syekh jawab apa? Syekh jawab, aku sendiri pun tidak terzahir lagi kepadaku hikmah daripada pensyariatan duduk mengiring dahulu antara solat sunat subuh dan solat subuh yang sebenar kan? Tapi Syekh kata apa? Syekh kata yang penting bagi kita bukannya hikmah pensyariatan sesuatu, sebab kita belum tentu yang kita sebut hikmahnya, belum tentu lagi hikmah kita tu mengena ataupun kena dengan tepat, secara tepat dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita boleh berfikir, kita boleh cuba untuk mencari hikmah pensyariatan sesuatu benda kan. Tetapi kalau Allah tak sebut itu hikmahnya, adakah kita boleh yakin yang itu adalah hikmah sebenar pensyariatan pada tersebut? Tak, kita hanya teka saja kan. Jadi betapa banyak orang kadang-kadang kita baca, kita tengok kitab-kitab dikeluarkan hikmah pensyariatan benda tu, hikmah pensyariatan benda ni. Sebenarnya hikmah-hikmah ni kita tak boleh yakin sangat yang kita tahu. Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tak sebut pada kita, kenapa? Atau kita tak tahu. Kita lebih elok dia cakap tak tahu. Kita boleh teka, tapi kita boleh lebih elok dia cakap tak tahu. Seperti mana Syekh dah tunjuk kepada kita. Macam orang kata hikmah dilarang makan daging khinzir, ataupun dilarang makan daging bangkai kan. Ada orang sebut hikmahnya kerana ada
kerana ada cacing jenis tu jenis ni lah, bakteria tu virus ni, itu namanya hikmah. Kita cuba untuk mencari hikmah, tetapi hikmah sebenarnya adakah betul kerana wujud benda itu menyebabkan daging tadi jadi haram? Tidak juga. Sebab apa? Sebab sebenarnya kalau kita kata kerana wujud bakteria tersebut daging jadi haram, pada zaman sekarang ni boleh tak kita masuk hantar daging ke dalam amal, suruh doktor ke apa ke orang bersihkan, dan bila kita cek balik, tengok bila dah cek balik memang tidak ada, jadi daging babi tadi adakah dia jadi halal? Siapa boleh kata daging babi boleh jadi halal bila kita dah bersihkan? Siapa berani kata? Tak ada. Ya, tak ada orang berani kata daging khinzir kalau dah bersih termasuk jadi halal. Tak ada yang berani kata. Even yang sebut hikmah hanya tadi pun tak berani nak cakap macam tu. Jadi sebab itulah kata, macam saya kata, hikmah kita boleh berusaha untuk menjadikan kita faham sesuatu ibadah tu kenapa disuruh, boleh. Tetapi jangan berpegang bahawa itu sebenarnya hikmah yang disyariatkan, hikmah Allah mensyariatkan sesuatu. Okey, sepatutnya kita hanya perlu berdisiplin. Jika Allah suruh, itu kita akan lakukan walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Jadi Syekh kata macam itulah, yang lebih penting untuk kita tahu bukan hikmahnya, tetapi untuk kita tahu disyariatkan atau tidak. Kalau dah tahu ada pensyariatannya, maka kita buat, hikmahnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita. Okey. Jadi dah satu kita dah boleh nampak hikmahnya di sini apa? Yang kalau satu-satunya kan, kalau satu-satunya benda boleh memberi faedah kepada kita ialah kita, Nabi nak tunjuk pada kita solat sunat subuh ni elok dilakukan di rumah. Sebab kalau satu-satunya cara awak nak laksanakan sunnah ittija' ni, sunnah mengiring, duduk mengiring dulu sekejap tu, berehat dulu sekejap sebelum masuk waktu ni kan, sebelum nak solat subuh tu, nak ke masjid tu, hanya boleh lakukan di rumah. Tak boleh kita nak buat sunat ini di masjid. Okey. Jadi Nabi Muhammad SAW nak tunjuknya sunat-sunat, sembahyang sunat semuanya di rumah. Semuanya di rumah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebut, dia kata, la tattakhidhu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu kubur. Bagaimana kita nak jadikan rumah kita kubur? Apabila kita tidak solat langsung di rumah. Kan? Dan kita kena faham, Nabi tak pernah ajar kepada kita solat fardu di rumah. Tidak. Jadi bagaimana kami nak solat, wahai Rasulullah, untuk tidak menjadikan rumah kami itu kubur? Bagaimana? Jawapannya ialah solat sunat. Solat sunat di rumah, jangan tak solat langsung di rumah. Maka rumah itu akan jadi kubur. Kerana kubur kita tak boleh solat di kubur, Nabi larang. Sebab tu Nabi mentasbihkan, Nabi memberi persamaan di sini kubur dengan rumah yang tidak dilakukan padanya solat. Kerana apa? Kerana di kubur dilarang kita solat. Kalau kita tak solat di satu tempat tu, boleh kita tasbihkan, kita samakan dengan kubur lah. Jadi itu antara secara tidak langsungnya membuktikan solat tidak ada solat di kubur ya. Tidak ada solat tu. Perkara-perkara masyarakat yang dilakukan di kubur. Jangan. Nabi tak ajar. Nabi suruh kubur, kosongkan dia daripada solat. Sampai Nabi kata rumah yang tak ada berlaku padanya solat disifatkan seperti kubur. Okey, jadi rasanya itu dah jelas itu jawapannya. Jelas harapnya puas hati. Ini tadi. Ada lagi soalan ni? Tak ada soalan lain sebelum tu? Okey, tak ada. Okey. Ikhwan, ayat Quran contoh Ali Imran ayat 191, ala junubihim. Itu maknanya baring mengiring juga ke? Oh, tidak. Ala junubihim ni secara literal, junub memang memberi maksud sisi, di atas sisi mereka. Okey, secara literalnya, secara bahasanya. Kalau kita nak direct bahasanya, nak terjemah direct, maka kita akan faham di atas sisi-sisi mereka lah. Tetapi Al-Quran ni dia levelnya lebih tinggi daripada tu, level Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi bila Allah kata wa ala junubihim tu memberi maksud berbaring ataupun ketika tidur. Dia tak semestinya waktu mengiring. Ketika tidur dan berbaring disebut ala junubihim, dan dimaksudkan keadaan berbaring. Kan? Ali Imran ni yang menyebut tentang mereka mengingati Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Ya ni kot. Kan wa yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut hamba-hamba dia yang benar ni, mereka ni mengingati Allah setiap waktu.
Waktu mereka duduk, waktu mereka berdiri, waktu mereka berbaring pun mereka mengingati Allah. Mereka kata subhan. Mereka tengok pada kejadian langit dan bumi, mereka kata ma khalaqta hadha batila rabbana. Tuhan kami, tidak kamu cipta semua benda ini secara main-main ataupun sia-sia. Kan? Subhanaka faqina, maha suci engkau, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Okey, jadi di sini tidak semestinya memberi maksud mengiring, tidak. Kalau mengiring ni yattadi' ala janbihil ayman, yattadi' maknanya ittija' tu maksud mengiring, kan? Macam tokong orang Thailand kan duk ya, itu ittija' tu mengiring tu. Tapi kalau ala junubihim tu secara maknanya, secara bahasanya boleh dimasukkan tidur, dan secara literalnya, direct meaning dia di atas sisi lah, atas sisi. Okey, jadi kalau tak ada soalan, kita boleh berhenti dulu lah insya-Allah, kan? Apa makna ingat hadis nombor berapa tadi kita berhenti. Jadi kalau tak ada soalan dah, harap semuanya telah difahami dan telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ikhwan buka soalan ni kenapa? Sebab kadang-kadang tu Ikhwan lupa nak bagi tahu apa yang nak dibagi tahu. Jadi melalui soalan ni abang boleh ingatkan apa yang telah Ikhwan tinggalkan daripada syarahan, kan? Kalau tak ada soalan tu Ikhwan anggap insya-Allah Ikhwan tak lupa apa-apa dah tu. Alhamdulillah. Jadi kita harap pertemuan kita hari ini menjadi hujah kepada kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hujah kepada kita. Harap menambahkan ilmu dan mengubah kembali apa yang salah kepada yang betul, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan kembali sunnahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita berjumpa insya-Allah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua abang-abang kakak yang sudi meluangkan masa